Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Kembali dalam Ustaz Media Official #Ustaz ada cerita. Apa khabar semua? Moga-moga semuanya dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan kesihatan yang baik. Hari yang penuh ceria dan rezeki yang luas insya-Allah taala. Pejam celik. Dah nak puasa dah kita. Tapi makin nak puasa makin banyak pula isu yang bangkit dalam kalangan netizen kita hari ni. InsyaAllah saya nak bahas satu isu, tapi sebelum tu jangan lupa like, subscribe dan share untuk manfaat kita bersama insyaAllah. Baru-baru ni tular berkaitan isu yang ada yang mendakwa pasangan artis tersebut, bukan pasangan, dia kedua-dua artis tu berkhaluat. Nampak di CCTV. Lepas tu ada pula yang membuka paku orang lain yang tak, saya rasa tak perlu pun ditambah lagi keruh keadaan tu kan. Jadi saya akan bahas isu ini, dan pesan nasihat saya hari ini akan dibahagi kepada kepada tiga. Yang pertama, si pelaku, orang yang memburukkan keadaan, dan kita orang awam yang melihat situasi ini. Kepada si pelaku, kita seorang Islam, maka kita harus memahami kenapa Islam itu melarang kita ni terlalu bebas bergaulnya. Dan kalau ikutkan berkhaluat ini, ulama tak haramkan dulu, tapi atas dasar sadduz zara'i, maka ulama mengharamkan berkhaluat kerana akan menjadi risiko yang lebih berat lagi jikalau terus dibenarkan. Dan kita dalam berhubung antara lelaki dan perempuan ni, dia ada batas-batasnya. Lebih-lebih lagi kepada orang yang dah ada isteri, yang kita kata dah ada tanggungjawab lain yang perlu digalas. Jadi pesanan saya kepada si pelaku yang pertama, farji'u ila Allah wa Rasul, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Apa yang ditegah, apa yang dilarang, apa yang Nabi SAW beri amaran, dengarlah. Sebab ada sebab kenapa? Sebab setiap apa yang Nabi SAW katakan itu ada kebaikan. Ada sebab kenapa Nabi SAW suruh kita berbuat sedemikian. Lebih-lebih lagi zaman fitnah sekarang ni, lagi kita kena berwaspada dalam segala tindak tanduk kita, kerana orang lain memerhatikan kita. Kalau kita nak jaga aib, kalau kita nak orang jaga aib kita kena jaga aib kita sendiri dulu. Jadi itu untuk si pelaku. Yang aib tu berkait juga dengan pesanan saya untuk si pemburuk lagi keadaan. Saya nak tanyalah kepada dia ni tak tahulah kan, sejak isu dia tu memang suka tengok orang lain sesara ke macam ni? Memang awak rasa awak perlu ke buka pekung orang lain? Ingat, bukanlah seorang Islam tu suka akan perseteruan orang lain. Malah kita dianjurkan untuk menjadi pendamai. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Seburuk mana pun dia kalau Islam saudara kita. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah dua saudara kamu yang bertelagah. Nampak tak guys? Kita ni bukan disuruh memburuk lagi keadaan. Kalau ada perseteruan, kita damaikan. Jadi orang tengah damaikan dia, bukan jadi orang tengah marakkan lagi api yang sedang menyala. Dan oleh itu, saya nak bekalkan beberapa nas syarak untuk dia. Yang pertama, kata Nabi SAW, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang
menjaga aib orang Islam, maka Allah akan menjaga aib dia di akhirat kelak. Nampak? Yang kedua, tak silap saya hadis juga, al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan orang Islam lain dari lidahnya dan tangan. Maksudnya apa? Sifat seorang Islam itu adalah orang yang tidak melakukan keburukan kepada orang lain, yakni orang Islam yang lain, dan menjaga setiap inci lidah daripada berkata buruk ataupun berkata tentang keburukan orang lain. Jadi saya harap perkara ini sampailah pada dia kan. Sebab yalah, saya rasa dia, bukan saya rasa, saya nampak dia ni faham bab-bab ni, cuma tak tahulah kenapa, apa sebab dia buka cerita ni. Yang tukang cari berita ni pun sama juga. Yalah, sensasi ya. Sensasi tu yalah still sensasi. Jadi perlukan anjakan paradigma lah kan, untuk bagi cerita tu lebih seronok untuk orang follow. Tapi tak sedap lah, sebab ini dah nak puasa ni, esok nak puasa. Makin nak puasa, makin kita bercakap pasal orang, makin kita buat kemungkaran yang saya rasa merugikan umat. Itu cerita ni. Okay, dua hadis tu saya harap orang tu hadamkanlah betul-betul. Dan yang ketiga, untuk kita orang awam yang melihat situasi ini, muhasabah diri kita balik, sama ada kita ni sempurna ataupun tidak kehidupannya. Kita ikut tak apa yang Allah suruh? Ada tak kita buat seperti yang terjadi pada mereka? Kalau ada, istighfarlah banyak-banyak. Kerana mungkin ada yang dekat lain kita belum kena situasi tersebut, tapi minta Allah jauhkan, na'udzubillahi min zalik. Jadi kita muhasabah diri kita balik, ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Jangan, kalau katakan ada anasi buruk dalam situasi tersebut, jangan sesekali kita ikut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua. Justru itu. Jadi cukup sekali itu sahaja untuk hari ini, muslimin muslimat sekalian. Ramadan menjelma lagi, menghimpun rahmat dan maghfirah, bertambah keberkatannya dengan amal ibadah, diri tunduk keinsafan dan rasa berdosa. Bulan kemuliaan yang dikurniakan ini, usah biarkan berkatnya berlalu sia-sia saja. Ia hadir bagai air bah, membasuhi daki dunia. Jadi saya Ustaz Muzamil aka Faris Muzaffar Faizal ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua umat Islam di seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Anggaplah ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Mungkin kita tak akan sempat lagi untuk menyambut Ramadan yang seterusnya. Jadi ingat hadis Nabi SAW, man shama ramadana, ataupun ada setengah riwayat, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang mendirikan ataupun mengimarahkan lagi bulan Ramadan ini dengan imanan wa ihtisaban, keimanan dan kesungguhan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan ampunkan dosanya yang sudah-sudah. Jadi saya sekali lagi dengan rendah diri mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim, Allahu Akram. Sekian daripada saya, #Ustaz Boga. Ada cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.